Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikh musannifi hadzal kitab wa usulihi wa furu'ihi wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilmah kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khairi ya karim, amma ba'd. Faqala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Muka surat 4 tu dia tulisnya al-mabhasul awwal. Bermula perbahasan yang pertama fil imani billahi subhanahu wa ta'ala, pada menyatakan beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kemarinnya dia telah bilang kepada kita asasul iman ataupun arkanul aqidah, ataupun lebih kita kenali dengan rukun iman. Arkanul iman sittatu. Nah, segala rukun-rukun bagi iman itu ialah 6. Artinya perkara ni tidak akan sah melainkan dengan 6 perkara tadi. Mana iman tu tidak akan sah melainkan kena ada 6 perkara tadi. Kena cukup 6. Tidak ada salah satu maka kafir seorang tersebut. Gitu dah. Baik, al-mabhasul awal, perbahasan yang pertama ini nak masuk, nak menyata dengan secara terperinci sikitlah. Satu-satu daripada 6 rukun iman ataupun asasul akidah, asasul i'tiqad, teras bagi pegangan kita yang 6 tu, dia nak menyata dengan secara huraian terperinci tiap-tiap daripada 6 rukun tadi tu. Baik. Perbahasan yang pertama pada menyatakan beriman dengan Allah. Mana percaya dengan Allah Ta'ala. Beriman dengan Allah artinya terima dan setuju dalam hati dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana? Sing soal dia kata, kaifal imanu billahi subhanahu wa ta'ala ijmalan. Bagaimana beriman dengan Allah Ta'ala secara ijmal. Arti secara ijmal ni min ghairi tafsilin wa tawassu'in wa syarhin. Itu dia panggil ijmal dah. Daripada ketiadaan tafsil, terperinci, dan ketiadaan tawassu'in, berluas-luasan pada perbahasan, wa syarhin, dan menghurai dengan panjang lebar. Hanya dengan secara ijmal. Apa ijmal? Dengan secara jumlah, dengan secara umum kalau bahasa kita sekarang tu betul dah. Dia terjemuh tu dengan secara umumnya. Dalam kitab kita tu terjemuh tu comel dah tu dengan bahasa standard lah ni dah.
Secara umum dia panggil. Jawabnya, jawabus soal, bermula jawab bagi soal. Huwa, ialah i'tiqad atau ialah beriman dengan Allah secara umum tu ialah an-na'taqida, bahawa kita berpegang di dalam hati kita. Kita simpul kemah dalam hati kita, kita tambak dengan mati dalam hati kita, annallaha subhanahu wa ta'ala, bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala tu muttasifun bi jami'i sifatil kamali, bersifatlah ia dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Wa munazzahun, dan tersucilah Allah Ta'ala tu an jami'i sifatin nuqsani, daripada sekalian sifat-sifat kekurangan. Ni dengan kita tidak letak orang panggil sifat kamalat, kesempurnaan Allah yang ada di zat Allah Ta'ala, dan kita juga tidak letak berapakah sifat kekurangan yang tidak ada di zat Allah Ta'ala. Tu hanya kita i'tiqad dalam hati. Tiap-tiap sifat yang menunjukkan maknanya sempurna zat Tuhan, itulah sifat Tuhan. Berapa banyak kita tidak boleh mengetahui, menjangkaui dengan fikiran ataupun akalan kita. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang maha mengetahui berapa jumlah sifat-sifat yang ada di zat Allah Ta'ala yang sempurna. Dan tentu tidak dan tersuci mana tentu tidak di zat Allah Ta'ala tu segala sifat-sifat yang menunjukkan zat Allah Ta'ala tu kurang. Berapa banyak ke sifat-sifat kekurangan yang tidak ada, tentu tidak di zat Allah Ta'ala. Itu pun Allah Ta'ala lah yang maha mengetahui berapa banyak sifat-sifat kekurangan yang tak ada di zat Allah Ta'ala. Gitu dah. Baik, sebelum kita lanjut lagi, cuba kita buka muka surat yang ke-6. Muka surat yang ke-6, dia tulis angka 4. Angka 4 di bawah tu, wajib, mustahil, harus. Jadi sepatutnya sebelum kita nak masuk bahas tentang hukum sifat ketuhanan, terlebih dahulu biasanya ulama dia akan bawa perbahasan hukum akal. Hukum akal dulu. Bahkan kalau kita baca kitab-kitab lain, sebelum masuk menyata hukum akal tu, ulama akan bawa dulu hukum syarak, hukum adat, kemudian hukum akal. Ini supaya kita tu boleh reti, tahu beza hukum syarak, hukum akal, hukum adat. Orang yang tak reti hukum syarak, maka apabila dia bercakap tu kita nampak selalu dah. Contoh, macam ada satu orang hamba Allah Ta'ala bertarah mufti, dia kata pelik, dia kata orang mengaji sifat 20 ni. Orang mengaji sifat 20 ni pelik sungguh, dia kata Allah wajib ada. Dia buat menganjing. Dia istihza. Allah wajib ada. Kalau Allah Ta'ala tak ada, Allah Ta'ala masuk neraka. Macam kita ni, kita wajib semaya zuhur. Kalau kita tak semaya zuhur, masuk dalam janji api neraka. Kalau Tuhan wajib ada, kalau Tuhan tak ada, Tuhan masuk neraka kalau ke mana? Benar. Jadi dia duk faham kata Tuhan wajib ada tu wajib syarak. Bahaya tu. Tak betul tu kepala otak dia tu. Wajib tu ialah wajib akal, bukan wajib syarak. Beza tak makna? Bezalah. Wajib syarak tu talabul fi'li talaban jaziman. Syarak tu untuk kita buat sebagai tuntutan yang putus. Bagaimana putus? Sekira-kira kita buat tu dijanji pahala kerana ikhlasnya, dan kalau kita tidak mengerjakannya masuk dalam janji seksa. Yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Itu dipanggil wajib syarak. Adapun bila kita kata Allah wajib ada, Allah wajib sedia, tentu sungguh Tuhan tu sedia, tentu sungguh Tuhan tu ada, tentu sungguh Tuhan tu kekal. Itu bukan dengan makna wajib syarak, tapi dia panggil wajib akal. Beza lagi dengan wajib adat. Wajib adat ni orang panggil hak kebiasaan.
Kalau makan nasi sepinggir dua wajib kenyang. Wajib kenyang itu orang panggil wajib ada, kebiasaannya kenyang. Terima ke tidak tak kenyang? Terima. Makan nasi 10 pinggir tapi tak kenyang-kenyang, tetap lapar. Terima tak dengan akal kita? Terima. Sebab apa terima? Sebab bukan nasi yang bagi kenyang. Allah Ta'ala. Jangan kata 10 pinggir, satu kontena kita ada Tuhan buat. Di sisi kita makan nasi, Allah jadikan kenyang. Nasi Tuhan menjadi, perbuatan kita sedang kita makan itu pun Allah yang menjadi. Kenyang yang hasil dalam perut kita itu pun Allah yang menjadi. Kita hanya sebatas ikhtiar, usaha. Di sisi kita pasal ekor, Allah jadikan sejuk. Bukan ekor yang memberi sejuk, bukan tabiat ekor yang menjadikan sejuk, bukan ada power pada ekor yang Allah Ta'ala jadi mampu memberi sejuk kepada kita, bukan. Semua itu bukan etika ahli sunnah wal jamaah kalau pergi lagu itu. Kerana pegangan ahli sunnah wal jamaah, wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahhari jalla wa ala. Wa man yaqul bi tab'i aw bi illah fadzaka kufrun 'inda ahli millah. Wa man yaqul bil quwwatil muda'ati fadzaka bid'iyun fala taltafiti. Ingat. Wal fi'lu fit ta'thiri laisa illa lil wahidil qahhari jalla wa ala. Perbuatan yang memberi bekah itu tidak adalah ia melainkan hanya perbuatan Allah sahaja, satu-satunya Tuhan yang maha mengerasi di atas hamba-Nya. Jadi kita sebut kita makan, kita minum itu orang panggil atas jalan ikhtiar, usaha. Bukan atas jalan khalqu wal ijad. Bukan kita menciptakan perbuatan kita, bukan. Hanya kita usaha, hanya kita ikhtiar, pilih. Beza tu dah. Allah Ta'ala kudrat iradatnya bukan usaha, bukan pilih. Iradat Allah menentu, taksis. Kudratullah ijad wal khalqi, menjadi, mencipta. Kita ada iradat juga ada, tapi iradat kita tu ikhtiar, pilih. Kudrat kita kasab wal iktisab, usaha baik, usaha buruk. Maka sebab tu kita dibalah pahala dosa tu kerana usahaan kita. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma tasabat. Pahala bagi usahaan yang baik, dosa bagi usahaan yang jahat. Gitu dah. Maka perbuatan yang memberi bekah pada manfaat ke mudarat tak kira, hanya perbuatan Allah. Kalau gitu wa man yakul bi tab'i au bi illah. Siapa i'tikad makhluk ni dapat memberi bekas dengan tabiat dia atau kerana diri dia tu sendiri dah. Orang ni fadzaka kufrun 'inda ahli millah. Orang ni kufur di sisi ulama kita ahli sunnah wal jamaah. Dia duduk dalam ekor sejuk ni, i'tikad apa? Tabiat ekor lah bagi sejuk ni. Ataupun kerana ekor yang memberi sejuk. Tanpa ekor kita tak mungkin dapat sejuk. Orang lagu ni, bangkit dia tidak dengan para nabi, para sahabat, para anbiya, para syuhada, para siddiqin, auliya, salihin. Bangkitnya bersama dengan Aflatun, Aristoteles, Saqrat. Sebab dia tu mazhab falasifah, mazhab tabi'iyah dia panggil. Kafir. Ataupun kerana ekon kita dapat sejuk. Tabiat ekon kita dapat sejuk. Tadi tabiat ni kerana diri ekon tu dah, bahasa zati dia dah, bahasa dia dah memberi sejuk. Hak ni pun kafir, fadzaka kufrun 'inda ahlil millah. Wa ma yakul bil quwwatil muda'ati. Siapa yang i'tikad ekor ni dapat beri sejuk kerana Allah jadikan kudrat, power yang mampu dia boleh bagi kita sejuk. Hak ni pada kufurnya khilaf ulama. Ulama wara'an nahri, ulama yang duduk di belakang sungai Furat. Negeri-negeri seumpama Samarkand di Turki. Semua tu di kalangan mazhab Maturidiyah menghukum kafir juga siapa yang i'tikad itu. Tetapi qaul yang rajih, qaul yang kuatnya, orang ni sesat saja, tidak sampai ke tahap kufur. Sebab dia masih lagi mengakui bahawasanya kudrat tersebut Allah yang menjadi. Contoh kata ekon tadi, Allah jadikan power pada ekon, yang mampu ekon tu dapat bagi sejuk kepada kita. Gitu. Allah jadikan power pada nasi, mampu memberikan kita yang makan dia tu kenyang. Allah jadikan power, kuwah pada air,
yang mampu apabila kita minum dia hilang dahaga. Maka ni fadzaka bid'iyun fala taltafiti, demikian itu i'tiqad bid'ah dalalah, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Fala taltafit, jangan kita berpaling mengikuti, jangan. Nah, itu jaga-jaga. Habis itu. Jadi hak pertama-tama hak panggil apa? Hak kita kena reti dulu. Dia panggil hukum akal, boleh beza hukum akal, hukum adat, hukum syarak. Sebab tu muka surat ni angka 4 di bawah tu dia buat mari definisi wajib, mustahil, harus. Ni wajib, mustahil, jaiz ni dia panggil benda yang dihukum oleh akal. Hukum akalnya wujub, istihalah, jawaz. Itu bahasa Arab. Bahasa Melayunya dia panggil tentu sungguh, tentu tidak, boleh jadi. Gitu dah. Apa makna wujub pada akal? Nah, adamu qabulu lintifa'a. Adam tidak, qabul terima, intifa tidak. Mana tak terima tidak, artinya tentu sungguh. Jadi sebab tu wajib akal ni, wujub pada akal ni artinya tentu sungguh. Benda yang dihukum oleh akal dengan tentu sungguh dipanggil wajib. Gitu dah. Wajib. Mana contoh kita kata ada Allah. Apa kita nak hukum dengan akal kita? Kita hukum dengan mesti, tentu sungguh ada Allah. Maka ada Allah tu dipanggil wajib. Hak kita hukum dengan akal kita dengan mesti, tentu sungguh tadi. Tentu sungguh ada Allah. Dia panggil apa? Wujubul wajib. Ada lawannya tiada. Tiada Allah tu kita nak hukum apa dengan akal kita? Istihalah. Bahasa Arab panggil istihalah. Apa makna istihalah? Adamu qabulu lis-subuta. Adam tidak qabul, terima, subut sungguh. Tak terima sungguh, tidak terima sungguh. Artinya tentu tidak. Pitah makna dia panggil. Tentu tidak. Jadi Arab panggil istihalah. Kita orang Melayu hidup kepek ni panggil tentu tidak. Gitu dah. Jadi tidak ada Allah, apa kita nak hukum? Tentu tidak, tiada Allah. Ngaji gitu dah. Jadi bukan mengaji macam hak demo buat mengaji itu. Allah bersifat wujud. Wujud artinya ada. Ada siapa? Ada Allah. Lawan ada, tiada. Tiada siapa? Tiada Allah. Saat ni ada Allah. Belawai jadi tak ada dah pula dah. Demo buat ngaji sifat 20 tu kan. Dia tak faham tu bukan mengaji lagu tu. Kita bukan mengaji Allah tak ada. Kita mengaji Allah tak ada, tentu tidak. Gitu. Kita mengaji tentu tidak, Allah tak ada. Apa mengaji lagu tu Ustaz? Ambil di mana tu? Aflatun, Aristoteles, Sakra? Dah. Ambil daripada Quran dah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Kita tak mengaji yalid yulad. Ada siapa yang baca tu imam baca dalam semaya? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, yalid yulad. Ada baca itu? Boleh nyepak lalu tu email aja gitu dekat ni. Tak ada kita baca yalid yulad. Kita baca lam yalid wa lam yulad. Yalid yulad tu mustahil. Diperanak dan beranak Tuhan tu mustahil. Hak kita nak i'tikad bukan Tuhan beranak, bukan Tuhan diperanak. Hak kita nak i'tikadnya tentu tidak Tuhan diperanak, tentu tidak Tuhan beranak. Lam yalid wa lam yulad tu dipanggil istihalatul mustahil. Sungguh tak tentu tidak Tuhan diperanak? Sungguh. Sungguh tak Tuhan tidak beranak? Sungguh. Sungguh tak Tuhan tidak diperanak? Sungguh. Jadi istihalatul mustahil itu wajib akal juga. Gitu. Nah, jadi mengaji Tuhan mesti ada, tidak ada Tuhan tentu tidak. Wujubul wajib, istihalatul mustahil. Ngaji lagu tu. Bukan duk ngaji bila saja tidak. Nah, tu habis. Itu dia panggil hukum akal yang kedua istihalah, atau Melayu kita panggil tentu tidak. Penting tu sebab hari ni kita nak mengaji hukum sifat ketuhanan tu hukum. Sifat ketuhanan tu ada, sedia, kekal. Nah, apa lagi? Tak serupa akan yang baru. Nah, ada cara-cara zat, maha tunggal, bersangat-sangatan tunggal.
ada di zatnya sifat berkuasa, sifat penentu, sifat pengetahuan, sifat penghidup, sifat pendengaran, penglihatan, perkata, penutur, pekecek. Hatu sifat ketuhanan. Hak kita mengaji ni kita nak iktikad bagaimana? Kita nak pegang lagu mana dalam hati kita? Itu makna akidah tu. Nak simpul bagaimana? Ada Tuhan kita nak simpul bagaimana dengan hati kita? Oh, tentu sungguh. Mesti tak terima sekali nak kata tidak. Itu iktikad tu jadi. Tu jadi akidah tu. Tu jadi simpulan bagi kepercayaan. Aqaidul iman. Itu dah. Kemudian yang terakhirnya dipanggil harus. Dalam bahasa Arab panggil jaiz. Nah, jaiz itu bukan Jabatan Agama Islam Negeri Selangor. Jaiz bizai. Nah, benda yang dihukum oleh akal dengan jawaz dipanggil jaiz. Apa dia jawaz? Jawaz itu bahasa Arab. Melayunya panggil qabulus subut taratan wa qabulul intifa taratan ukhra. Terima sungguh pada satu ketika, terima tidak pada satu ketika yang lain. Pintas makna dipanggil. Pintas makna boleh jadi sungguh, boleh jadi tidak. Itu dipanggil boleh jadi. Jadi kepala otak kita ni kalau kita mikir, dia tidak akan lepas daripada 3 keputusan. Tentu sungguh, tentu tidak, boleh jadi. Gitu ya. Nah, penting tu kena tahu juga boleh jadi tu. Sebab berhubung kait dengan perbuatan Allah Taala. Allah Ta'ala buat hujan, kemarau, banjir apa. Itu apa hukumnya kita nak etika? Boleh jadi. Tidak ada satu tekanan di atas Allah Ta'ala. Nah, dia nak bagi banjir Kota Damansara ni, penduduk Kota Damansara ni nak bagi banjir besar. Dia kena tanya khabar dulu ke penduduk Kota Damansara. Dia kena tanya dulu. Wahai penduduk Kota Damansara, saya sebagai Tuhan ni nak bagi banjir ni boleh ke tak? Dia tanya pendapat kita dulu ke? Semacam tu ke Tuhan? Jadi kita pun buat demonstrasi. Jangan Tuhan, jangan buat banjir, kami tak nak dah. Semai Jumaat kalau buat lagu ni, gitu ke? Tuhan pun tak boleh ni nak buat banjir, tak boleh ni. Tak boleh. Kami protes. Kami tak nak dah semai Jumaat kalau tak nak dah lepas ni kalau Tuhan buat juga banjir. Tuhan pun tak jadi buat banjir. Sedih Tuhan. Lagu tu ke? Tuhan ke gitu? Tuhan ke seperti itu? Bukan Tuhan lagu tu. Kalau kerajaan Malaysia boleh jadi gitu. Tuhan, dia tak tanya khabar kita. Dia nak buat banjir, kau nak kemarau, kau nak orang tu mati, kau nak orang itu hidup, kau nak orang itu rezeki banyak, kau rezeki sikit, kau naik pakak, kau jatuh pakak, kau hina, kau mulia, kau hidup, kau mati, kau boleh jadi belaka. Moga Tuhan itu tidak ada tekanan di atas dia, tak ada. Dia bebas lepas sebuah-sebuah. Maka wajib juga kena tahu hukum akal yang terakhir, iaitu boleh jadi. Itu sebab di sana ada pegangan-pegangan yang karuk, yang sesat, seperti Mu'tazilah. Mu'tazilah dia kata tak, Tuhan wajib buat baik pada hamba. Wa may yaqul fi'lu salahi wajaba 'alal ilahi qad asa al-adaba. Di dalam pegangan Mu'tazilah, Allah wajib buat baik pada hamba. Jadi benda hak buruk-buruk tu bukan Allah yang buat. Itu hamba sendiri yang buat. Sudahlah. Tu nanti siapa tempat dia kita ke bahas dah. Kita tak baik buruk semuanya kullum min indillah. Baik buruk daripada Allah Taala belaka. Cuma kita dilarang menisbahkan keburukan kepada Allah. Tak boleh kita kata benda buruk tu kepada Allah, tak boleh. Itu dipanggil adabus syariat. Adab syariat. Ma asabaka min hasanatin faminallah. Apa-apa yang mengena ke atas engkau daripada kebaikan, katalah olehmu ini daripada Allah, supaya selamat hati kamu tu daripada riak, ujub, sum'ah dan takabur. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Dan apa-apa yang mengena ke atas engkau daripada keburukan, maka kamu katalah itu daripada diri kamu sendiri. Yani supaya datang berbangkit dalam hati untuk mengoreksi, muhasabah, istighfar, taubat, rojok kembali kepada Allah. Itu hikmat tasyri', hikmatut tasyri'. Hikmat disyariatkan kita tu bercakap yang baik daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan. Itu hikmatnya. Hikmatnya apa? Selamat daripada riak, ujub, sum'ah, takabur. Dan ada dalam jiwa kita rasa nak memperbaiki diri, nak taubat, mengoreksi diri, muhasabah diri.
Itu dia panggil ayat syariat, bukan ayat akidah, bukan. Itu jaga-jaga dah. Baik. Jadi apabila kita tahu dah hukum akal tu 3 lagi tu, iman secara ijmali ni, maknanya kita kena kata gini, huwa na'taqida. Bahawasanya kami iktikad, kita beriktikad, kita berpegang di dalam hati kita, annallaha subhanahu wa ta'ala yajibu anna lillahi subhanahu wa ta'ala, wajib bahawa bagi Allah Ta'ala tu mesti, sungguh, sengati, tentu sungguh bagi Allah Ta'ala tu mutasifun bersifat ia bijami'i sifatil kamal, al-kamali. Mana bijami'i sifatil kamali, dengan segala sifat-sifat kesempurnaan. Itu dah. Mana sifat kamalat bagaimana ni? Kena faham molek, sifat kesempurnaan ni bukan kesempurnaan yang melazimi bagi kesempurnaan makhluk, bukan. Karena ada yang sempurna di makhluk tapi kekurangan di Allah Ta'ala, kayak gitu. Seperti kita sempurna tak kita kalau ada bini, sempurna. Ada anak sempurna tak? Sempurna. Ada mak pak sempurna tak? Sempurna. Orang tak ada mak pak, orang panggil yatim piatu, tak sempurna. Orang tak ada bini dipanggil bujal lapuk. Tak ada sutuk lelaki orang panggil anak dara tua ni, atau orang janda. Tak ada anak orang panggil apa? Mandu. Kurang tak? Kurang. Tapi untuk Allah itu kesempurnaan. Jaga-jaga dah. Tuhan tak ada mak pak tu sempurna. Tuhan tak ada bini, tak ada anak tu sempurna. Jadi kesempurnaan itu bukan hak lazim sempurna bagi makhluk. Sebab tu tutup guru yang kata kesempurnaan itu tiap-tiap kesempurnaan yang melayakkan zatnya disembah. Itulah sifat-sifat ketuhanan Tuhan. Berapa banyak kau bilangannya? Allahu a'lamu bi'adadih. Allah lah yang maha mengetahui dengan berapa banyak bilangan. Kita tidak boleh menjangkau dengan fikiran kita. Ini penting kena tahu dulu. Jangan kita kata sifat Tuhan ada 20 saja. Jangan. Sifat Tuhan tu banyak. Cuma kalau nak mengaji hak banyak, tak boleh nak bilang jawabnya, tak habislah kita mengaji. Mati hidup klik 10 kali pun tak habis lagi. Hak 20 ni pun lembek lotek nak mengaji dah. Tu. Jadi hak pertama-tama sekali kena i'tikad Tuhan tu ada di zatnya, tentu sungguh. Tentu sungguh tu hukum akal ni. Tentu sungguh ada di zat Allah Ta'ala segala sifat-sifat kesempurnaan yang melayakkan zatnya disembah. Bukan kesempurnaan hak melazimi bagi kita makhluk, bukan. Jadi kita kalau ada tangan, sempurna tak? Sempurna. Kalau tak ada tangan, tak sempurna, cacat. Orang panggil kurang upaya. Tuhan ada tangan tu tak sempurna. Ada tangan di mana anggota tubuh badan Lepas tu Tuhan tak ada tangan, tidak ada tangan yang dengan makna anggota tubuh badan. Tak ada. Lepas tu tangan dengan makna apa? Tangan dengan makna yang Allah Ta'ala maha mengetahui, itu kita sendiri tak tahu, serah pada Allah Ta'ala. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu. Tidak ada yang mengetahui ta'wilannya ayat mutasyabihat melainkan Allah. Maka sebab tu salafun salih tidak menentukan dengan mana-mana makna yang layak bagi Allah Ta'ala. Amir ruha kama ja'at, kita lalu saja seperti mana yang dibawa datang oleh Nabi SAW. Qira'atuha tafsiruha, kita baca ayat tu ialah tafsir dah. Jadi tidak ada ulama salaf tu kata Tuhan ni ada tangan, tapi tangan Tuhan comel lah, ada ital lengit macam tangan mung. Bukan gitu dah. Itu bukan salaf. Itu salah. Salafun as-salih tu tak begitu cara memahami ayat-ayat mutasyabihat. Apalagi kalau khalaf. Khalaf tu menentu dengan mana-mana makna yang layak. Kenapa? Supaya hilang rasa i'tikad tak baik pada Allah Ta'ala menyerupai dengan makhluk. Tangan dengan makna kudrat, tangan dengan makna kekuasaan, tangan dengan makna penjagaan dan sebagainya. Kerana mutabaqah dengan bercakap dari segi bahasa. Kita pun bercakap. Tanah 10 hektar di hujung kampung tu jangan siapa-siapa ceroboh 10 hektar tanah tu dalam tangan saya dah. 10 hektar dalam tangan ni. 10 hektar boleh duduk dalam tangan ni. Ada lah, bukan makna tangan ni lah. Makna dalam milik saya. Tu. Itu pun kita bercakap, jangan kata bahasa Arab, bahasa Melayu kita bercakap lagi tu.
Itulah hak difaham oleh ulama ahli sunnah wal jamaah. Jaga. Wa munazzahun an jami'i sifatin nuqsani. Bila kita isbat, tentu sungguh di zat Allah Ta'ala ada segala sifat-sifat kesempurnaan yang melayakkan zatnya disembah, yang tidak dapat dihingga, disangkat, dibatasi. Berapa bilangannya hanya Allah yang maha mengetahui berapa bilangan sifat tersebut. Secara auto selalu tentu tidak. Munazzah makna tersuci, makna tentu tidak. Istihalah tadi. Tentu tidak ada di zat Allah Ta'ala tu segala sifat-sifat kekurangan. Makna tiap-tiap sifat yang menunjukkan zat Allah Ta'ala tu kurang, yang tak melayakkan zatnya disembah, maka tentu tidak ada di zat Allah Ta'ala. Tak ada. Berapa banyak sifat kekurangan hak tak ada di zat Allah Ta'ala. Tak ada. Bukan hak ada. Tak ada. Hak tidak ada di zat Allah Ta'ala. Allah jugalah yang maha mengetahui berapakah bilangan sifat-sifat kekurangan yang tak ada di zat Allah Ta'ala. Gitu dah. Itu iman ijmali. Kemudian memadakah gitu? Hak ni takut mari tsunami akidah rak rebah sembah ni. Maka sebab tu sing soal kaifal imanu billahi subhanahu wa ta'ala tafsilan, bagaimanakah beriman dengan Allah Ta'ala dengan secara tafsil, mana terperinci. Kalau kita terjemah betul dah, secara terperinci. Betul itu terjemahnya dia tu. Tafsil makna satu persatu, terperinci. Mana terperinci? Ma'atabyinin wa tafri'in wa taksimin wa tanwi'in. Itu makna terperinci, serta dengan penjelasan, penghuraian, pembahagian dan pencabangan masalah. Bahas seko-seko kalau kita panggil. So. Itu jawabnya ialah, dia kata kan, jing jawab. Jing bermula jawab bagi soal huwa. Iman tafsili ni ialah iman secara terperinci, itu ialah an-na'taqida, bahawasanya kita iktikad annallaha subhanahu wa ta'ala yajibu, wajib, mesti, tentu, sungguh, anna lillahi, bahawasanya sabit bagi Allah Ta'ala tu, mausufun, ialah satu zat yang bersifat bil wujudi wal qidami wal baqa'i wal mukhalafati lil hawadithi wal qiyami bi nafsihi wal wahdaniyati wal hayati wal ilmi wal qudrati wal iradati was sama'i wal basari wal kalami. Mudah ya, bila lagu tu cepat habis mengaji dah tu. Allah Ta'ala tu zat yang bersifat dengan ada, dengan sedia, dengan kekal, dengan tak serupa akan yang baharu, dengan ada dengan cara-cara diri, dan sangat-sangat tunggal, dan bersifat penghidup, pengetahuan, pekuasa, penentu. Dalam kitab itu tulis pekehendak dah. Penentu lebih comel sikit. Sebab orang Kelantan ni, orang Tani ni dia kurang sikit nak sebut pekehendak. Sebab di lorak orang Kelantan ataupun orang Tani lebih kurang. Kehendak ni ada dua makna. Satu, kehendak dengan makna mau, nak, tentu, pilih. Satu lagi, kehendak dengan makna berhajat. Gitu dah. Jadi nak tahu di mana bezanya. Jadi kalau kita ada kawan-kawan orang Kelantan, kalau dia sebut saya kandak kawak, kandak dengan buah ho. Dia tak sebut saya kehendak dak. Saya nak ni gitu. Saya kandak kawak ni. Itu makna dia nak berhutang dengan kita duit. Dia berhati-hatilah. Saya kandak kawak ni. Sudah. Awak nak ke saya ke gay kawak ni? Astagfirullahaladzim. Bukan. Kandak tak maksud. Saya berhajat kawak. Mana saya nak pinjam duit awak ke ikut lah. Jadi sebab tu tutup guru Kelantan ni korang nak pakai makna iradat dengan makna pekahandak. Lepas tu tukar, lebih tepatnya guna penentu. Sebab memang sifat iradat tu ialah taksis, menentu. Tuhan yang menentu kehidupan kita kepek lagu ni bila? Sedia kala lagi. Azali lagi. Belum ada sebagai makhluk, Tuhan sudah siap dah tentu. Hamba dia, makhluk dia sebanyak mana, baik buruk, rezeki secemak mana, jodoh dengan siapa, lahir di mana, hospital mana, hidup cari rezeki di mana,
sebanyak mana rezeki masuk dalam perut dia, hak milik dalam akaun bank dia ada berapa anak, berapa ekor bini, berapa ekor, habis tentu siap dah. Mata luah mana, hidung kepek macam lagu mana, kulit hitam putih, sawah mata bagaimana, siap Tuhan tentu habis dah. Tak kesok sikit pun. Jadi Tuhan tahu hidung kita kepek gini dah, sebiji dah. Belum ada makhluk Tuhan tahu gini dah. Karena dia tentu gini dah hidup kita. Bukan nanti ada tu baru Tuhan. Oh, kepek lagu ni hidung pom. Aku ingat kau kepek. Dah. Kalau lagu tu bawa jahil ilmu Allah Taala. Kayak gitu. Itu dah. Habis. Tengok. Sifat penentu, sifat pendengaran dan sifat penglihatan sama bahasa. Wal kalami dan sifat perkata ataupun perkecek, penutur. Wa annahu hayyun dan bahawasanya Allah Taala tu hayyun, zat yang maha hidup. Tapi sebenarnya dia isyarat kepada kaunuhu hayyan, iaitu sifat maknawiyah. Kalau hayyun tu zat. Hayyun, hak tu tak ada siapa dia ingkar. Kalau ada orang ingkar Allah Taala hayyun, kafir selalu. Sebab apa? Sebab dalam Quran surah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Tu. Ada satu orang nak jadi ustaz. Dia tukang masak, duk mengajar kat YouTube ke apa. Dia kata Tuhan ni tak hidup tak mati. Astagfirullah. Allah ni tak hidup tak mati. Gapo dia benda tu? Tak hidup tak mati tu bukan Tuhan kata tu. Tu tahikmu bukan Tuhan. Kayak gitu. Tahik kita nak kata hidup tak gerak, nak kata mati bau busuk banyak kalau tak flash. Betul tak? Tak hidup tak mati tu bukan Tuhan, tahikmu. Tuhan ni maha hidup, tidak mati. Lagu tu mu program mengaji ramai juga. La ilaha illallah. Pelik dah manusia. Akhir zaman ni pelik sungguh. La haula wala quwata illa billah. Tak ada arah. Di kota Damansara ni, zaman ambo balik Mesir mula 2013, 2014. Ada. Tok Syekh tarekat ajaran sesat. Ramai pengikut, beratus anak buah, anak murid. Di kalangan penyanyi, artis pun ramai. Bila orang nasihat, orang tegur kata, ustaz ni deki lah tu. Anak murid dia tak ada orang ngaji dengan dia. Ada 2-3 orang duk nyandar dinding sambil-sambil nak tunggu isyok masuk tidur kat sini. Deki lah tu. Ada. Bila dah habis duit puluh-puluh ribu bengkerak, barulah mari jumpa di pondok ambo. Allah menyesalnya ustaz tak dengar nasihat ustaz mula. Tapi tak payahlah pada muka dia tu. Orang yang ada tak betul tu. Dia baca Arab pun salah. Dia baca zikir hak ajar kau fofokmu tu pun salah. Belum lagi hak pegangan iktikad. Hak tu banyak. Anak murid kata, Tok Syekh tarekat dia ni tak semayang. Tak semayang. Bila tanya kenapa Tok Syekh tak semayang, dia kata sembahyang itu bermula, dia pakai ayat-ayat macam kita Jawi lama ke, bermula sembahyang itu senaman jasmanimu. Sedap dak bunyi ni. Jasadmu itu makanan ulat di dalam kuburmu. Yang bangkit bertemu dengan Tuhanmu hanyalah rohmu. Maka bersibuklah kamu menyucikan rohanimu. Wah, sedap tak? Sedap tak? Sedap macam rasa nak tweet di Twitter ke di Facebook ni. Status. Padahal kita kalau ngaji ilmu tauhid sifat 20 ni awal-awal lagi tahu tu akidah kafir pala sifat. Orang yang i'tikad bangkit bertemu dengan Tuhan hanya roh, itu akidah kafir, ingkar Quran. Bisalasatin kafaral falasifatul aidah idza ankaruha wa hiyal musbatah ilmin bi juz'iyyin wa hudusi awalimi wa hasyrin li ajsadin wa kanat maitah. Dengan sebab 3 perkara, ulama ahli sunnah wal jamaah, ulama Asy'ariyah Maturidiyah, ulama sifat 20 mengkafirkan puak falasifah. Sebab apa? Ingkar 3 perkara ni, puak falasifah ingkar. Salah satu daripada 3, wa hasyrun li ajsadin wa kanat maitah. Kita nanti dibangkit bila tiup sangkakala yang kedua, bangkit dengan jasad. Bukan hanya roh, bukan. Tengok, saya kata,
Kalau abang mengaji ilmu sifat 20, awal-awal lagi boleh ping dah tak syekh tu. Amu ni bukan syekh ni, sih ni panggil dia ni. Tak lepas fardu ain dia. Nak jadi syekh lagu mana? Sih. Tapi oleh kerana manusia ni memang gitu, dia suka jalan pitah. Nah, barangkali sebab masa sibuk, kerja stres, mikir nak cari duit. Jadi tak suka nak mengaji fiqh, nak mengaji tauhid, nak mengaji tasawuf, menadah kitab, jadi denyut otak. Jadi nak jalan pitah, cari syekh tarekat. Nak zikir, tenang. Boleh faedah. Boleh faedah. Tak sampai hati ke Tuhan. Tidak akan sampai, tidak akan wusulul qalbi ila Allah kalau iktikad dalam qalbi kita tentang Allah tidak benar. Kerana Allah tu tidak seperti kita makhluk. Kita kena dulu, barulah kalau nak cari diizin untuk cari, kalau ada rezeki boleh cukup. Itu istilah dia lah. Kalau makhluk, kita kena cari dulu. Bila jumpa, baru kenal. Gitu. Macam saya nak kenal Masjid Kota Damansara, saya kena cari dulu. Bila jumpa masjid ni, ni Masjid Kota Damansara, barulah kenal. Tuhan tak boleh buat lagu tu, tak boleh. Tuhan kena kenal dulu. Dia panggil ma'rifatu ammah. Kalau kita mengaji lagi kitab sifat 20. Bila kita kenal secara umum, makrifah yang ammah, kalau kita rasa nak dekat hati dengan Tuhan, nak senantiasa hati kita tu tak lupa pada Allah Ta'ala, tu naik nafas kita, Allah. Mata kita lihat apa makhluk pun, hati kita memandang perbuatan Allah. Ma ra'aitu syai'an wa ra'aitullaha fihi ma'ahu qablahu ba'dahu. Wa qablahu wa ba'dahu wa ma'ahu. Baru diizin untuk cari. Istilahnya cari. Wiri aurat, zikir, riyadhah, mujahadah. Kalau ada rezeki, bolehlah jumpa mana? Dapatlah kurnia wijdan, zauqi, tajalli dan sebagainya. Kalau ada. Kalau tak ada pun, Tuhan sambung syurga akhirat. Waliman khafa maqama rabbih jannata. Siapa yang takut pada makam Tuhannya, yang meliputi haibah di batin hati, perasaan takutnya itu, 2 syurga. Jannatul ajilah, jannatul ajilah. Syurga dunia yang disegera dan syurga akhirat yang disambung nanti. Yang gitu dah. Jadi kalau hayyun, alimun, qadirun, muridun, sami'un, basirun, mutakallimun, yang ini tak ada siapa pun di kalangan orang Islam yang ingkar, walaupun mereka tu bukan firqah ahli sunnah wal jamaah. Walaupun mereka tu Mu'tazilah, Jahmiyah, Qadariyah, Syiah dan sebagainya, tak kira lah. Karamiyah, Hasyawiyah. Banyak pokok sesat ni, 72 kok. 72 firqah. Sebab tu kalau kita nak tahqiq mana, kita nak yakini bahawasanya kita ni benar-benar menjalani ahli sunnah wal jamaah, saya kira kita kena juga bagaimana pegangan hak sesat 72 firqah. Gitu dah. Sebab kaedahnya inna syai'a, sesungguhnya sesuatu tu inna syai'a la tattadihu, tidak akan benar-benar jelas, terang, illa ba'da ma'rifati muqabilihi, melainkan setelah mana kita kenal lawanan bagi sesuatu tadi. Contoh kita nak kenal perempuan. Apa lawan bagi perempuan? Lelaki. Jadi kita nak benar-benar kenal perempuan, kita kena kenal juga lelaki. Baru benar-benar kita kenal perempuan. Kalau kita kenal perempuan tu perempuan saja, mari maknya siap kita ada. Mari maknya siap. Oh, ni perempuan lah ni. Oh, masya-Allah comel. Padahal jantan. Jadi nak benar-benar kenal lelaki sama juga, kena kenal perempuan sebab lawan dia. Jadi nak benar-benar kenal Ahlus Sunnah wal Jamaah, kena juga 72 firqah. Bagaimana iktikad dia, akidah dia, pegangan dia, dibina di atas apakah ajaran sesatnya tu. Pegangan sesak dia tu. Sesaknya ada yang sampai tahap kufur, ada yang tidak sampai ke tahap kufur, hanya sesak saja. Pendek katanya ngaji siapa matilah kita. Dia tak boleh ngaji sementara, ngaji 2-3 tak boleh.
ngaji sampai bila-bila. Dah? Tu. Hatta benda hak kita tahu dah, iza takarrara tahaqqaqa. Bila benda tu diulang-ulang, maka makin kuat lekat ingatan kita. Nah. Jadi maksud dengan kata hayyun tu kaunuhu hayyan. Alimun kaunuhu aliman. Qadirun ay kaunuhu qadiran. Muridun ay kaunuhu muridan. Sami'un ay kaunuhu sami'an. Basirun ay kaunuhu basiran. Mutakallimun ay kaunuhu mutakalliman. Jadi kalau ngaji bila lagu tu sekejap je habis. 20 lah tu. Cukup lah. Nah, jadi oleh kerana apa lama kita mengaji ilmu tauhid ni, jadi lama kita mengaji kerana apa? Kerana setiap lafaz tadi itu kebanyakannya ada perkongsian pada penggunaannya di antara Tuhan dengan makhluk. Dia panggil lafzun mushtarakun, dia panggil lafaz mushtarak. Contoh seperti wujud, ada. Ada ni kita guna tak kepada diri kita, makhluk ni? Guna tak? Guna. Ustaz ada tak ini? Ustaz ada ini. Esok ustaz ada tak? Ustaz tak ada esok. Kita cuti hari Jumaat dah. Sebabnya hari Jumaat nak buat kelas macam mana? Nah, muslimat nak mari pun susah dan sebagainya. Jadi hari Jumaat kita cuti. Hari lain tu insya-Allah lepas Zuhur. Nah. Jadi ada tu satu lafaz yang penggunaannya tu bersekutu dia, bersyarikat, berkongsi, istimal penggunaan lafaznya kepada Allah dan kepada makhluk. Allah ada? Ada. Kita ada tak ni? Ada. Jangan kata kita tak ada, jangan. Kalau kata kita ni tak ada ustaz, sebenarnya kita ni fata morgana saja. Itu pun mazhab falasifah. Mazhab saufastai iya. Kafir tak siapa yang tinggal gitu? Kafir bahkan. Jaga-jaga deh. Ni untuk orang-orang yang belagak nak masuk mengaji ilmu hakikat tasawuf. Dia tak mengaji ilmu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tu banyak ceroboh seperti itu. Sebenarnya kita ni tidak ada, kita ni bayangan saja, kita ni fata morgana saja. Lepas tu Allah Taala tak menjadilah kita ni. Kalau dah kita ni hanya fata morgana saja. Fata morgana tahu dah. Okay? Kita di minyak tak kita nampak macam alur-alur air, kan? Bila kita pergi dekat tengok, tak ada pun air. Itulah fata morgana. Jadi kalau kita fata morgana bermakna Tuhan itu tidak menjadikan kita. Sudahkah Tuhan kata wallahu khalaqakum? Allah yang menjadikan kamu. Bila khalaqa maknanya ijad minal adami ilal wujudi. Tuhan buat kita daripada tidak ada kepada ada. Bukan kita ni tak ada, bukan. Jaga-jaga dah. Jadi siapa yang iktikad makhluk ni tak ada, hanya fata morgana saja, itu mazhab saufasdaiyah. Kafir siapa yang apa? Ingkar Allah yang menjadikan makhluk daripada tak ada kepada ada. Kita ni ada. Tu dalam kitab tasawuf sebut tu. Ulama tasawuf bukan kata kita tu tak ada. Kita ka'annal adam, seolah-olah tak ada. Beza dah. Seolah-olah tak ada dengan tak ada sama tak? Tak sama. Lain tu. Seolah-olah tiada, bukan tiada, seolah-olah. Kenapa ulama tasawuf kata lagu tu? Sebab ditilik pada perbahasan ilmu akidah juga. Mana? Ada kita maknanya apa? Makna ada kita tu terima ada, terima tak ada, dipanggil mumkinul wujud. Bukan wajibal wujud, bukan wujubul wujud. Hanya harus ada. Sebab ada kita dulunya tiada. Nah, ada kita datang daripada tiada. Sekarang sambil-sambil ada, terima nak dikatakan tiada. Orang pergi ke pondok saya, ustaz ada tak? Ustaz tak ada. Ustaz pergi kuliah Zuhur. Dah? Terima nak kata tak ada. Orang pergi ke rumah kita, abah ada rumah, abah tak ada. Terima tak? Terima. Lagi akan pasti berhubung ada kita dengan tiada. Bahkan lama tiada berbanding ada. Betul? Mula daripada Tuhan buat makhluk yang pertama, dia panggil fi ma la yazal. Fi waqtil imkanil wujud. Pak Tuhan buat makhluk yang pertama, berapa ribu tahun nak boleh ke kita ni ada. Betul tak? Tak usah ambil di mula tu. Ambil di tahun Masihi 2024 ni sekarang 2024. Ada tak siapa-siapa di sini umur dia 2024? Ada. Umur dia 2024 sama tua dengan
No, kelahiran Al-Masih. Nah, ada. Ada. Boh ke lama tak ada berbanding ada. Boh ke kalau belum Tuhan buat satu pun makhluk, tiada kita tu wajib. Bahkan tiada kita tu azali qadim. Sebab tiada kita tu tidak didahului dengan permulaan bagi tiada kita. Ada mula tak bagi tiada kita? Tak ada. Tidak ada permulaan bagi tiada kita. Dia payah sikit ngaji ilmu ni, kena tapi tak apa ni sebab kita puasa kan. Kalau kita tak puasa memang payah ngaji ilmu ni. Sebab kita dalam kenyang. Bila perut kita kenyang, otak kita benar, mula nampak mulut ustaz saja bergerak keluar suara. Nah, tapi apabila kita puasa, perut kita lapar, kita rasa macam nak cuba memahami. Nah, tidak ada kita pada azali. Nah, itu ada tak permulaan bagi tiada kita? Tak ada. Tidak ada permulaan bagi tiada kita pada azali. Bermakna tiada kita pada azali itu qadim, bahkan wajib tiada kita pada azali. Fima la yazal, pada masa waktil imkanil wujud mungkin boleh ada, itu pun lama tiada berbanding ada. Ada paling kurang 70, 60. Nah, paling lama sikit ramai hadir ya, 90 lebih ke apa 100 lagi dia sini. Tu ku tengok je makan lagu mana 2 3 mulut. Nah, kalau bapak ustaz gak 3 pinggir sekali makan hoi. Lambat. Nah, tu sebab tu ramai ustaz mati cepat ni. Nah. Nah. Baik. Lepas tu ada kita mari daripada tak ada. Didahulu oleh tak ada. Sambil-sambil ada terima tak ada. Lagi akan pasti berhubung dengan tak ada. Lalu ulama tasawuf kata, banyak tak ada pada ada. Maka sebab tu ulama tasawuf kata, kalau gitu makhluk ni ka'annal adam, seolah-olah tiada, walaupun sebenarnya ada. Bukan tak ada dah. Sikit ya tu beza tu. Kalau orang tak mengaji betul-betul ilmu akidah ahli sunnah wal jamaah dan tidak memahami mustalahat, sebagai istilah-istilah yang diungkap oleh ulama-ulama sufi, ulama tasawuf, tanpa disedari dia terpeleset masuk ke dalam mazhab saufastaiyah, puak falasifah yang dihukum kafir. Makhluk ni tidak ada. Kita tidak ada tuan-tuan. Kita bayangan saja. Siap. Aku bayanganmu. Duk kacau hakikat. Nah, engkau ialah aku ialah engkau. Siap. Kayak gitu kan? Bapak sesaat tu. Tu. Habis itu. Jadi makna ada kitanya seperti itu. Sama tak makna ada Allah? Tak sama. Ni nak bagi tahu. Oleh kerana lafaz tu bersekutu, perkongsian penggunaan di antara kita dengan makhluk, inilah yang menyebabkan lama kita mengaji sifat 20. Sebab apa? Nak bahas seko-seko makna. Nah, so makna. Ada Allah, ada kita, tak sama. Bagaimana tak sama? Gini ada Allah. Ada kita, begini. Bila kita boleh beza makna ada Allah, ada kita, barulah dipanggil kita tu ma'rifah. Kenal tu? Tak apa nak sebut kita ada, Allah ada pun tak apa. Sebab kita tahu dah makna dia beza. Itu disebut oleh Imam Al-Qushairi, ghayatul ma'rifati at-tabyin atau at-tamyizu bainal khaliqi wal makhluqi. Nah, penghujung bagi ma'rifah itu ialah beza, boleh beza, tahu perbezaan antara khaliq dengan makhluk. Jadi walaupun Allah ada, kita ni pun ada, tapi makna yang terheret reti dalam hati kita, ada Allah beza dengan ada kita. Gitu dah. Habis itu. Kemudian kita nak masuk nyata ni. Sing soal kaifa li'tiqadu biwujudi lillahi ta'ala. Lagu mana dia kata, bagaimanakah nak iktikad, nak pegang, nak sipu dalam hati kita dengan ada bagi Allah Ta'ala. Ada Allah Ta'ala tu kita nak iktikad bagaimana, kita nak pegang lagu mana, kepercayaan kita tentang ada Allah kita nak simpul bagaimana. Itu soalan dia nah. Jing jawabnya, jawab soal huwa an na'taqida anna Allah Ta'ala mawjudun wa anna wujudahu bidzatihi laisa biwasitati syai'in
wa anna wujudahu wajibun la yumkinu an yalhaqahu adam. Wallahu alam. Kita berhenti situ dululah. Kita sambung hari Sabtu. Hari Sabtu ni masuk bahas sifat wujud. Jadi amo bicara dengan Ustaz Awal kemarinnya, kita ni mungkin nak khatam seluruh kitab ni mungkin tak sempat kot. Mungkin di bulan Ramadan ni kita targetnya sifat-sifat ketuhanan ni kita khatam insya-Allah. Ataupun kalau sempat lagi masuk kepada iman dengan para malaikat. Tengok sejauh mana. Sebab yang payah sikit ataupun yang agak slow, tak boleh nak laju, ialah tentang hukum sifat ketuhanan. Bila masuk bab malaikat, bab kitab tu boleh dah. Nak tekan minyak, nak balik metal sikit boleh dah. Hak ni tak boleh laju, je kena slow sebab tu kot. Tak boleh buat laju-laju gapo-gapo tak boleh. Kena hanjur sikit, slow sikit jadi tak hotel pun tak apa. Ustaz Awal kata setuju kita mengaji biar boleh faham hotel tak hotel cukup kira. Jadi kalau tak hotel juga nanti Ustaz Awal mesyuarat lah bila kita buat daurah pula lepas Ramadan. Dan insya-Allah kalau hotel ni kita akan orang panggil ijazah sanad kitab ni dan sanad akidah ahli sunnah wal jamaah yang kita ambil daripada guru insya-Allah. Jadi kita sambung pula hari Sabtu ni insya-Allah. Bagaimana kita nak i'tikad ada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Ada soalan kalau ada? Ada. Faham belaka ataupun tak faham belaka? Kan? Tak berani nak tanya deh. Sudah. Tak ada deh. Faham belaka tu alhamdulillah. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi 'ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilayha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah. واستعملنا بها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدعة والمشركين واليهود الظالمين المجرمين. اللهم عليك باليهود المعتدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين خصوصا في غزة وفي رفح وفي كل مكان وفي كل أرض الإسلام. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاتهم من الفتن. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.